Kaji selidik Mega cacat dan pelik. Rupa-rupanya bukan Jom Channel sahaja yang menyifatkan tinjauan yang dibuat oleh O2 Malaysia mengandungi persoalan unsur-unsur validiti atau keesahan dan reliability, kepercayaan. Kemarin Jom Channel mempersoalkan beberapa kuesioner atau soalan dalam kertas tinjauan itu yang kabur, mengelirukan dan tidak adil kepada subjek yang dikaji. Penyelidikan itu yang dijalankan dari 6 Februari sehingga 16 Februari 2023 yang bertajuk Tinjauan Rakyat Malaysia sempena 100 Hari Pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Pengarah Institut Kajian Politik Malaysia MAPAN, Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Masyita Muhammad Udin melahirkan keraguan terhadap dapatan tinjauan terbabit. Dalam rencana yang diterbitkan Malaysia kini, Masyita berkata metodologi kajian tidak betul. Keraguan ini timbul kerana dari sudut metodologi ada sesuatu yang tidak betul. Kaji selidik Mega ini hanya membabitkan pembaca dan pelayar sinar harian Awani, The Star, Sinciu dan Malaysia Nanban sahaja. Seramai 35,077 respon yang diterima adalah tidak representatif kepada pandangan seluruh rakyat Malaysia. Sebaliknya, ia hanyalah cerminan kepada pendapat pembaca dan pelayar 5 media arus perdana ini sahaja. Seperti pandangan Jom Channel, beliau turut mempertikai tahap keabsahan tinjauan tersebut daripada sudut kaedah kajian termasuk persampelan. Kebiasaannya, kajian selidik saintifik yang mempunyai tahap keabsahan yang tinggi dibuat secara tatap muka atau melalui panggilan telefon ke atas responden yang dipilih secara persampelan rawak berstrata atau sekurang-kurangnya secara persampelan rawak mudah meliputi semua segmentasi jantina, kaum, umur, latar belakang ekonomi, tahap pendidikan, jumlah pendapatan dan lokaliti. Bagaimanapun ini tidak berlaku dalam kajian selidik Mega ini kerana responden tidak dipilih secara rawak. Sebab itulah, sebagai contohnya, 81% respon kaji selidik Mega ini ialah kaum lelaki. Sedangkan banci penduduk dan perumahan menunjukkan hanya 52.3% sahaja rakyat Malaysia ialah lelaki, ujarnya. Beliau juga mempersoalkan kaedah yang digunakan untuk mendapat maklum balas daripada responden. Timbul juga isu bila 5 media arus perdana ini memaparkan soalan-soalan secara terbuka kepada pembaca dan pelayar agensi mereka kerana pihak partisan tertentu yang mengetahui mengenai kaji selidik Mega ini boleh saja masuk ke dalamnya beramai-ramai untuk memastikan dapatan-dapatan yang memihak kepada mereka bidasnya. Selain itu, Masyitah membangkitkan mengenai banyak perkara membanggakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan, khususnya yang melibatkan reformasi institusi dan tata kelola baik. Pengumuman hala tuju baharu Kerajaan Perpaduan iaitu Gagasan Malaysia Madani baru dibuat pada 19 Januari. Gagasan ini akan didukung oleh 4 dasar semasa, yakni Rancangan Malaysia ke-12, Bajet Tahunan Kerajaan, Pelan Baharu Anti Rasuah serta Matlamat Pembangunan Mampan. Bajet 2023 juga baru sahaja dibentangkan pada 24 Februari yang lalu. Pemberian sumbangan tunai rahmah, peruntukan gerang khas kepada Sabah dan Sarawak, pengekalan tarif elektrik dan kadar dasar semalaman OPR, pengukuhan nilai ringgit, pengenalan menu rahmah dan sebagainya adalah antara perkara-perkara bagus yang telah dilaksanakan. Katanya, beliau juga menyentuh mengenai pemukiman Menteri-Menteri Kerajaan Perpaduan yang mengandungi sesi taklimat khas mencakupi aspek-aspek penting ke arah pemantapan, penyampaian perkhidmatan dan pengukuhan tata kelola atau tabik urus jentera kerajaan juga baru dilangsungkan pada 15 Januari lalu. Manakala pemukiman timbalan-timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan pula baru saja dilangsungkan pada 25 Februari lalu. Beliau juga menyifatkan kerajaan hari ini lebih telus serta terbuka dan mengamalkan tabik urus baik. Pembatalan projek Tempatan Banjir bernilai 15 bilion ringgit dan Jana Wibawa bernilai 7 bilion ringgit yang dibuat secara rundingan terus sebelum ini bila ditender semula secara terus dijangka menghasilkan penjimatan sehingga 3 bilion ringgit, tegasnya. Beliau berpendapat selalunya semakan prestasi menteri dibuat berdasarkan 3 elemen utama, iaitu prestasi kementerian atau agensi, prestasi kepimpinan menteri dari segi kecekapan inisiatif mereka serta persepsi masyarakat terhadap menteri. Justru beliau menyimpulkan hasil kajian selidik tersebut bukan pandangan sebenar rakyat tetapi sekadar mencerminkan persepsi masyarakat
terhadap menteri. Kaji selidik yang dibuat dengan menggunakan metodologi yang betul dan dalam tempoh masa yang betul akan lebih mencerminkan pandangan sebenar rakyat, kata Mashita. Terima kasih Dr. Mashita kerana tampil dengan teguran berhubung metodologi penyelidikan sebagai seorang ahli akademik. Seperti yang Jom Channel nyatakan kemarin adalah tidak adil untuk membuat penilaian sehingga 16 Februari 2023 sebelum perkara yang ingin dinilai, iaitu 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan berlaku. Dan wajarkah responden ditanya, adakah anda berpuas hati dengan usaha kerajaan menunaikan manifesto PR15 mereka, sedangkan setiap parti dalam kerajaan perpaduan menawarkan manifesto yang berbeza. Kemungkinan besar manifesto parti politik di Sabah dan Sarawak tidak relevan kepada responden di Semenanjung Malaysia selain tidak diketahui sejauh mana pencapaiannya. Justru amatlah tidak adil meminta responden membuat penilaian secara keseluruhan terhadap manifesto parti-parti politik yang berbeza. 5 media berkenaan wajar menjelaskan sama ada tinjauan ini daripada sudut metodologi dan kuesioner demikian rupa disengajakan atau kerana kelemahan pihak penyelidik. Ini demi menjamin kredibiliti dan integriti pihak media sebagai penyampai maklumat yang benar kepada rakyat. Bukan hendak puji diri sendiri, Jom Channel juga memiliki ahli yang pakar dalam bidang kajian dasar dan kajian selidik selain mementingkan tahap kewartawanan yang beretika. Justru amat mengejutkan apabila melihat kajian selidik yang dikatakan sebagai tinjauan mega dibuat seumpama sambil lewa. Dapatan yang sangat tidak munasabah itu menunjukkan seolah-olah rakyat tidak nampak apa yang dilakukan oleh kerajaan sejak semua menteri mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Disember tahun lalu. Dalam situasi kerajaan yang masih berhadapan dengan daulah terpendam, apa-apa kerja jahat yang mirip atau menjurus ke arah tebuk atap tidak boleh dibiarkan menjadi nanah yang semakin membusuk, sama ada dalam bentuk ketirisan, rasuah, salah guna kuasa mahupun salah maklumat. Sewajarnya, teguran pakar dari UUM ini diambil perhatian oleh mana-mana pihak yang ingin membuat kajian pada masa hadapan. Jom Channel menyebar maklumat yang tepat, telus, adil dan bebas.